Dan di bilik berita ketika ini bagi membincangkan isu itu ialah Dr. Hirman Ismail, Ketua Unit Perkhidmatan Transplant Bahagian Perkembangan Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey Doktor, secara ringkas ni mungkin Doktor boleh jelaskan secara ringkas cadangan pengumbalan undang-undang baru itu, kerana ada yang ingin tahu kenapa perlunya ada akta baru untuk digubal. Jadi sebagaimana yang telah diperkatakan dalam segmen awal tadi, bahawa buat masa ini kita ada Akta Tisu Manusia 1974 yang mengawal aktiviti pendermaan organ ini. Walau bagaimanapun akta ini hanya mengawal aktiviti yang berkaitan dengan pendermaan organ selepas kematian sahaja. Walau bagaimanapun kementerian berhasrat agar aktiviti ini lebih dikawal secara menyeluruh, di mana ia juga harus merangkumi aktiviti yang berkaitan dengan pendermaan organ semasa hidup. Untuk makluman, kebanyakan isu yang kita ingin atasi adalah dari aspek etika menjalankan perkhidmatan transplant ini. Dan sebagaimana yang telah dinyatakan tadi, bahawa terdapat wujudnya jurang yang begitu ketara antara bekalan dan juga keperluan untuk melakukan organ transplant ini, dan ini menyebabkan berlakunya risiko seperti pemberdagangan organ, dan ini harus dikawal dengan lebih ketat agar ia tidak berlaku di dalam negara inilah. Okey Doktor, bagaimana Doktor melihat akta baru itu nanti mampu menangani halangan dan kekangan yang dihadapi oleh penderma organ sendiri, khususnya dari segi, kalau kita tengok dari segi persepsi serta halangan keluarga, meskipun ada penderma itu yang sudah pun meninggal dunia Doktor? Sebagaimana yang telah kita dapat hasil dapatan daripada serentak awam yang pertama itu, masyarakat sebenarnya lebih menuju ke arah sistem opting in, di mana kita masih lagi menghargai ataupun lebih mementingkan kebenaran ahli keluarga. Jadi akta ini sebagaimana yang telah diperkatakan oleh salah seorang yang diinterview tadi, bahawa masih lagi perlu meminta kebenaran daripada ahli keluarga, dan kita tidak boleh melakukan proses pendermaan ataupun pengambilan organ ini secara paksaan. Jadi akta ini masih lagi menggunakan pakai mekanisme yang sama dalam akta yang lepas, yang sedia ada. Ya. Doktor, tadi Doktor ada menyentuh mengenai pemerdagangan organ, dan kalau kita tengok dekat luar negara banyak berlaku aktiviti tidak beretika ini, dan dalam konteks di Malaysia, di negara kita sendiri, bagaimana Doktor melihat itu? Jadi kerajaan dan juga Kementerian Kesihatan secara amnya tidak menggalakkan rakyat kita untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang tidak beretika ini. Kita sebenarnya tidak menggalakkan rakyat kita untuk pergi ke luar negara untuk mendapatkan organ secara haram ataupun tidak memenuhi perundangan negara-negara tertentu. Kerana kita sudah tentu tidak boleh menyokong aktiviti yang mengeksploitasi golongan yang kurang bernasib baik, seperti golongan yang tidak berkemampuan ataupun yang tahanan penjara dan sebagainya. Jadi antara langkah yang telah dibuat oleh Kementerian Kesihatan, termasuk sebagaimana yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan yang lepas, di mana apabila pesakit itu telah menjalankan pembedahan organ di luar negara secara tidak etika, bila dia balik ke Malaysia, ubat anti penolakan itu tidak akan diberikan secara percuma. Dia tidak seperti yang kita lakukan pada tahun-tahun yang sebelum ini. Jadi ini adalah antara langkah yang kita buat, inisiatif polisi bagi membendung aktiviti pemerdagangan organ ini, khususnya di negara-negara tertentu di luar sana lah.